Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada Baba Dr. Ismail. Jadi untuk tidak memanjangkan masa, mungkin program ni kita soal jawab je, mungkin di situ daripada hadirin ahli jemaah ada soalan-soalan boleh dikemukakan. Dan sini saya terjemahkan dan juga membacakan soalan yang pertama. Minta pencerahan daripada Baba, adakah boleh zikir hu? Falyatafaddal mashkuran. Lagi. Soalan yang kedua. Apa dan kenapa kita perlu kepada tariqah? Dari mana asal tariqah? Soalan yang kedua. Yang lagi satu. Soalan yang ketiga. Tuan Guru, apakah hukum seorang makmum hadir ke masjid setiap hari tetapi 5 waktu dia masbuk tiap-tiap hari? Sekian. Dia masbuk, dia hadir datang masjid 5 waktu tapi masbuk aja. Alas. Lagi ada? Tiga dulu tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الملك القدوس الحق المبين الذي جعلنا من عباده المؤمنين الذين استثناهم عن الخسران المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا المصطفى الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengurusi Masjid dan juga Tuan Imam Masjid yang dinamakan masjid ini Masjid Al-Ansar, munasabah dengan pondok saya namakan Darul Muhajirin. Darul Muhajirin, mari ke sini masjid nama Al-Ansar. Dan juga yang hormat kepada semua ahli jawatan kuasa masjid,
Kalau di sini rumusan panggil EJK masjid, dan seterusnya kepada imam-imam dan juga guru-guru dan ustaz-ustaz, dan seterusnya kepada pemimpin-pemimpin, umumnya kepada semua hadirin dan juga hadirat. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga dilanjutkan umur usianya dalam keadaan sihat wal afiyah, serta pula memberi taufik dan hidayah kepada amal ibadah dan taat dengan hati yang suci dan bersih semata-mata kerananya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih dulu kita ucapkan syukur, alhamdulillah, puji-puji itu hanya bagi Allah semata-mata. Yang berhak dipuji hanya Allah, yang mempunyai kepujian hanya Allah. Adapun yang lain daripadanya itu diterhentikan di atas izinnya Allah. Sebab itu kalau kita mengaji dalam satu bab bicarakan hukum puji, dia ada kita terdapati bahawa puji itu terkadang wajib. Seperti kita ada puji di dalam solat. Ya, dalam sembahyang kita selalu Fatihah tu alhamdulillahi rabbil alamin, kan salah satu rukun solat, rukun qauli. Itu puji hak wajib. Dan di antara puji yang sunat, iaitu kita pujikan orang-orang yang hatinya bersih, mengerja agama kerana Allah, dan akhlak yang bagus dan baik, maka nisbah mereka itu disunat bagi kita memujinya. Apalagi para ulama rahimahumullah, kerana mereka itu dianggapkan sebagai warasat, orang-orang yang menerima pesaka ilmu dari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat kita memuji mereka. Sebab itu bila kita sebut ulama, kita disunatkan ucap tarahum, ucap taraddi. Contoh seperti kata Imam Syafi'i, boleh radhiyallahu anhu, boleh, dan rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrahu. Ala kulli hal kita puji serta dimenganakan doa, kerana mereka lah yang sambut daripada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran dan hadis, semenjak daripada ulama sahabah radhiyallahu anhum turun menurun kepada at-tabi'in, tabi'in, secara umumnya turun menurun sampai kepada kita yang hidup di akhir zaman. Kalau tidak ada mereka itu, orang panggil kata tidak ada perantaraan. Ataupun kalau ada mereka itu tapi tidak jujur, nak rusak juga agama, seperti ulama ul-Yahud wal Nasara. Sedang mereka ada ulama, tapi ulama sendiri merosakkan hak mereka. Nah, jadi alhamdulillah, walaupun kita bangkit di akhir zaman, masa-masa yang akhir ini, sekalipun kita bernasib baik, satu, kita ini daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling lebih, Nabi yang ialah penghulu segala Nabi-Nabi dan Rasul. Kan kita dah ucap Sayyidil Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan Rasul. Kita maklum bahawa hamba-hamba Allah daripada anak cucu Adam, kelas apa yang tinggi sekali ialah nubuwah dan risalah.
Sebab itu bukan sebarang orang nak mengakukan aku Nabi. Bukan sebarang orang nak mengaku aku Rasulullah. Siapa yang mengaku itu kufur. Nah, tapi bila Allah melatihkan mereka tu jadi Nabi, melatihkan mereka jadi Rasul, Allah wajib pula ke atas mereka itu memperkenal dan istiharkan dirinya adalah aku Rasulullah. Istiharkan diri aku Nabi Allah, supaya masyarakat kenal apa amalan yang mereka buat menyalahi dengan ramai pun tidak kata apa-apa, kerana dia adalah Nabi Allah. Apalagi Nabi lagi Rasul, Allah perintah suruh mereka menyampaikan, bukan sekadar beritahu untuk beramal bagi diri mereka saja. Diutus, disuruh, perintah menyampai kepada umat. Lalu itulah mereka tanggungjawab menyampai. Bila dia menyampaikan segala hukum, termasuk habis hukum hakam berkaitan dengan ibadat, sembahyang, puasa, haji, zakat, fitrah, dan berkaitan dengan muamalat kerja cari kehidupan, berniaga, jual beli dan lain-lain, sangkut paut dengan rumah tangga, bernikah kahwin, bercerai-berai, iddah, berkedudukan, semua ditunjuk ajar. Hatta dia sendiri mempunyai beberapa isteri kan. Dan pula sehingga pula dia ajar pada carakan jinayah. Orang buat jinayah, buat salah, ini dilakukan, itu ini, semua ditunjuk ajar oleh para nabi turun menurun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itulah syukur kita dibangkitkan kita ini jadi umat Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Bila kita umat bagi yang terpilih, umat sama umat pun yang terpilih. Kalau nisbah umat-umat dulu dengan kita umat kemudian, ini juga umat terpilih lebih pada umat dulu. Sebab umat bagi Nabi yang lebih kan. Itu dia tadi kata nasib baik kita syukur banyak. Dan apa tadi dia sebut sebuah sedikit tentang puji. Ada kala puji kita itu makruh hukumnya. Bila seorang itu tidak ikhlas, seorang itu hati tidak jujur, maka makruh kita puji. Terkadang membawa kepada haram kita puji. Tersebab daripada kita puji, mereka bertambah ujub, bertambah angkuh, sombong. Maka kita buat sebab bagi mereka tu jatuh dalam kesalahan. Itu makruh, naik pada haram. Itu pun selama tidak ada fitnah, selama tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan, fitnah, maka harus kita puji supaya nak mengelak daripada fitnah. Tengok agama kita mengajar cukup-cukup warna, orang panggil kan. Atas satu masalah dia tubik segala warna-warni. Bukan wajib semata-mata, bukan haram semata-mata. Dalam keadaan haram dibolehkan, dalam keadaan wajib dikecualikan. Ya, Islam kita oleh itu kita perlu pada belajar tiap-tiap satu bab. Itu makna kita puji Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok contoh dalam masalah kita diharamkan makan daging babi, kita diharamkan bangkai, di samping itu dikecualikan bangkai ikan, bangkai belalang dikecualikan. Daging babi sendiri itu haram selama tidak ada kita jatuh di dalam kecemasan, selama kita tidak duduk di dalam sangat kesusahan, sangat perlu dan hajat, darurah. Kalau kita jatuh dalam darurah, maka dibolehkan. Bukan sekadar dibolehkan, ada pula ulama kata wajib dimakan. Kalau kita tidak makan, sebab daripada tak makan, ghalibnya bawa dia mati, salah kita, maksudnya kita merosakkan diri. Allah larang kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tengok, ini nak menyatakan segala warna-warna dalam hukum agama kita ni sangat-sangat terbuka dan luas bagi orang yang tahu jalan.
Kita warna contoh pula dah. Masa kita ni, kalau kita orang umur siapa 7-80 ni hidup lama bukan? Daripada masa kita umur belasan dulu, bagaimana keadaan di kampung kita. Bila mari siapa umur 70 ni, Allah, banyak perbezaan bukan? Perbezaan banyak. Jalan saja nak tak banyak anak. Begitulah. Dan terlebih dulu kita ucap terima kasih di atas kehadiran dan keselamatan yang diberi oleh Allah. Sebenarnya satu tadi bila diberi kenyataan tadi ucap tadi hanya sebut doktor. Allah. Jangan kita tidak. Pengajian pasal kita ponok ni tak ada, doktor dia tak ada. Biasa. Bahkan kelulusan apa-apa pun tak ada. Style orang mengaji ponok berlaku. Cuma berbilang-bilang tahun gitulah. Kalau kata mengaji dapat kelulusan apa, tak dapat kelulusan, dapat mengaji je lah. Cuma kalau tanya berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun begitu. Lepas tu kelas berapa? Kelas 1 je dari awal sampai ke akhir. Dah tu. Nanti kita mengaji cara pengajian pondok, berlaku lah. Tapi mungkin sebut juga. Dah tu. Tu nak menyatakan bahawa tidak apa-apa biasanya. Cuma istilah kita orang petani, apabila guru membuka pondok, bila sebut pondok di petani, dia tak ada kait dengan pondok moden tak moden, dia ada, dia matanya pondok. Bila pondok, kata bahasa di segi lurah, di segi bahasa, pondok-pondok ialah al-khan. Khan apa dah satu dipakaikan rumah tumpangan atau asalnya. Kalau sekarang ni bahasa orang putih panggil hotel. Pondok ialah hotel. Gak hotel tu rumah tumpangan dah lah tu hanya berbentuknya sewa. Ada yang buat hotel secara wakaf. Yang kaya-kaya buat hotel secara wakaf. Siapa lalu lintas, musafir, merantau ke mana-mana singgah di situlah. Cara wakaf. Tapi sekarang ni cara sewa. Tak panggil lah mengikut orang putih hotel. Kalau mengikut kelimah anak pondok. Pondok itu rumah tumpangan bagi orang lalu lintas. Itu asal. Tapi uruf dia panggil. Uruf di petani bila sebut pondok, jangan tafsir hotel begitu. Bila sebut pondok ialah tempat pengajian. Bukan pusat juga. Tempat pengajian. Kalau pusat tu punya tengah tu dah. Dia ada atas bawah. Dia tengah ke pusatnya tengah kan. Pusat ni mari daripada mana? Semua dekat dengan kelima Arab daripada wasat. Wasatan, wasat tengah bukan? Ini dia panggil tempat pengajian kitab-kitab Torah. Tempat pengajian kitab-kitab Torah tu pondok, maka yang mengajar ialah guru. Maka guru dia mengajar tu segala bagai ilmu dah diajar tu. Sebab tu bagi pelajar, tak panggil pelajar sana, panggil kalau Kelantan panggil budak pondok. Kalau istilah Aceh dia panggil santri ataupun Jawa. Tapi kalau kita petani panggil tuk fakir. Mai daripada lil fuqara il muhajirin ahli sufah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pondok kita panggil di petani pondok. Kalau istilah Yaman panggil riba. Riba. Kalau istilah Aceh dia panggil dayah. Dayah ni sebenarnya mari daripada zawiyah. Zawiyah kerana dulu orang di Mekah ngaji di Masjid Haram, ngaji stupuk, bucu tu stupuk, guru duduk situ penuh talaki guru. Duduk situ pula guru penuh hikung macam gini. Guru duduk situ pula hikung zawiyah. Kalau tegak dibucu tu satu segi tu, dibucu itu, dibucu di penjuru. Zawiyah. Kata Arab biasa kalau za ditukar dengan da.
Isyhada, dia kata. Dia kata ayu syai'in hadza lughah fusha. Jadi isyhada. Ya zada. Ini zawiyah, dawiyah. Waw pula jadi dayah. Itu istilah ajib. Begitulah keadaannya. Maka mana-mana murid, panggil murid cara umum, mana-mana murid nak belajar di pondok, kerana boleh nak belajar di guru, tak ada tempat nak duduk, lalu buatlah pondok kecil-kecil. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkan suffah. Kalau bandingkan macam masjid begini, dia buat di serambi masjid tu. Jadi kaum muhajirin yang berhijrah dari Makkah, baik dari Yaman dan dari serata-rata negara, hijrah mereka ke Madinah, mereka mari dengan jari 10 panggil, tidak ada apa-apa, maka buatlah satu tempat supaya ni kita buat asrama dan sebagainya panggil kan, untuk budak-budak belajar duduk di situ. Maka kita pondok, budak pondok tu sendiri dia main nak duduk pondok, pondok tak ada dia buat, dia usaha buat. Cuma tanah tu milik guru, mau buatlah, dia buat pondok untuk dia nak duduk. Sebab apa? Sebab nak mengaji di pondok, dia tidak kata nak mengaji cara bulan, tidak. Main nak mengaji di guru pun sanggup mengajar paginya, petangnya, malamnya. Pagi, petang, malam, panak bulan takkan nak boleh duduk di situ. Atau pagi duduk di pondok. Supaya pergi duduk di asrama, tak balik-balik. Bulan kau 2 bulan, kau kadang-kadang 5 bulan balik sekali. Waktu terpulanglah kepada peraturan guru. Dia nak kata sebulan boleh balik, 2 bulan boleh balik, 3 bulan boleh balik. Kadang-kadang budak ni 2 bulan sekali balik. Yang ni ada tugas, kan tengok peraturan dia. Itu asal itu asal cerita lagi tu pondok. Sebab tu dia tak ada kelulusan apa-apa. Yang bila pengajian cara baru ini buat kelulusan untuk apa tu? Nak semangat kepada pelajar-pelajar, orang belajar, bagaikan kita berjalan jauh. Kalau tak tahu jarak, perjalanan kita ni tak ada semangat. Kita nak pergi ni mana ni? Nak pergi Kuala Lumpur. Dari sini ke sana jarak berapa kilometer? Kita tahu kita dia ada semangat. 100 kilometer, 200 km. Bila kita berjalan-jalan lagi, dah ada 80 lagi. Semangat kita berjalan. Terus ada 70 dah, 60 dah. Jadi begitu. Lalu tu untuk beri semangat, letaklah, berilah markah kepada kanak-kanak, berilah kelas, beri apa untuk dia tu bersemangat. Tapi bila kita dah zauq dalam mengaji, hati dah terbuka, kuat dan lobo pada mengaji, tak ada nak dah kepada sana. Banyak nak pada mengaji berasa tak cukup, kalau makan berasa tak kenyang, kalau minum tak puas, ibarat gitu. Kalau makan berasa kenyang, minum puas tu bukan dia lah ilmu dia lagu tu. Apa dia kata ngaji cukup, ngaji habis sungguh ilmu. Baca kita mengaji macam tu pun lagu tu. Kita sanggup nak duduk berapa lama, gitulah. Tu sistem pondok itu cara lama. Maka di petani kita pondok macam ni masih lagi turun-menurun sampai ke hari ini. Bagi semua murid-murid pergi nak belajar, semua belajar di guru tu lah. Lepas tu guru ni ada yang ada muridnya hak pandai, hak yang boleh, hak lama, hak ni pula mengajar. Sudah mengaji di guru sah, turunlah mengaji, minta mengaji di yang tu. Yang ni pun tugas mengajar. Dia orang panggil di sana kepala mutalaah. Kalau zaman sekarang ustaz. Tapi berbeza. Ustaz juga dia pergi tugas mengajar. Tapi kalau di pondok semua duduk situ, ada beribu pun mengaji di guru. Sehingga dia boleh dia mengajar pula. Sudah mengaji di guru, dia mengajar. Berkali kawan lihat dengan itu berbeza. Baiklah. Jadi alhamdulillah itu sebagai apa dia mukadimah laluan saja, yang sebenarnya tadi sebagaimana tajuk kita tidak punya tajuk tertentu, cumanya pergi kepada soal jawab. Kemudian soalan yang telah dibentangkan tadi itu berhajat kepada huraian yang panjang.
Kerana berkaitan dengan apa tu? Satu kita duk tanya tadi mengenai dengan tarekat. Nah, lepas tu di akhir tu sakut dengan amal ibadat. Lepas tanya dari mana? Ada. Ya dari mana tu susah ada. Dia kena mengaji tahu lalu dari mana. Secara umumnya ikut apa saja nah. Ilmu apa saja, baik kita panggil ilmu terbahagi dulu, ilmu yang dibahasa pada ilmu ukhrawi, ilmu yang bahasa akhirat, ataupun dengan kata lain begini, ilmu ad-dini asy-syar'i, ilmu yang dibahasa kepada agama yang bahasa syarak. Lepas tu satu lagi ilmu panggil dunyawi yang dibangsa kepada dunia. Maka ilmu bila itlaq dalam hadis disebut kelebihan ilmu, menuntut ilmu adalah fardu atas setiap orang mukmin muslim, lelaki baik perempuan baik. Bila itlaq ilmu dalam hadis baik, dalam ayat baik, doayak kelebihan menuntut ilmu, doayak kelebihan orang punya ilmu. Semua bila itlaq ialah al-ilmu syar'i, al-ilmu dini kemurah. Maka bila sebut ilmu syar'i, iaitulah satu cara ke ilmu usuluddin, hubung kait dengan pegangan harian, simpulan iman kita. Dia panggil aqaid, aqidah, i'tiqad. Nanti kita urai satu persatu. Yang kedua, ilmu tahukan peraturan, tahu ke undang-undang agama. Supaya dia tahu undang-undang negara. Nah, lepas tu pecahan pula daripada negara tu, pada negeri, pada kampung, daerah, semua kita ada ni duduk dalam peraturan. Tengok masjid ada peraturannya, jalan raya ada peraturannya. Maka kita punya agama semua ada peraturan. Tu dipanggil syariat. Tapi peraturan hak siapa itu? Hak Allah Subhanahu wa taala melalui ulama yang mengistibahatkan. Panggil apa tu? Kalau peraturan hak cara zahir syariat panggil fiqh. Nah, ilmu usuluddin, ilmu fiqh. Orang Jawa panggil ilmu fiqh. Manakala satu lagi peraturan untuk nak kenalkan roh, jasad, apa ni, batin. Ilmu berkaitan dengan batin panggil ilmu tasawuf. Jadi usuluddin, fiqh, tasawuf. Maka tiga-tiga ilmu ni di mana tempat ambilnya? Daripada Al-Quran dan hadis. Maka nak ambil pada Quran hadis mesti dia kena ada alat. Maka lima ni bila sebut ilmu syarak, ilmu apa, usuluddin, fiqh, tasawuf dan tafsir hadis. Lima ni panggil ilmu syar'i. Maka bila nak pergi pada ilmu tu mesti kena ada alat ilmu syara'. Alat ilmu syara' itulah pengajian ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, melengkapinya ma'ani, bayan, badi', ilmu lughah, aruf. Tu orang panggil alat ilmu syara'. Bila ilmu syarak tu wajib kita belajar, alat bagi dia pun wajib. Kerana ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Contohnya, kita nak pandai baca Quran, tak ke pandai sendiri. Kan? Nak kenal huruf alif bata tu, belajar beberapa hari. Kena dah huruf pula dah, nak tahu pula baris atas bawah. Kan dia hejaan tu, hejaan. Lepas tu kita pandai ke pula capur kelima. Kata melalui belajar. Itu belum nak tahu arti-arti apa lagi. Apa tu dalam agama kita ni, mengajar, belajar ini masyhur dengan ilmu tidak ada masa habisnya. Terus menerus. Kan? Dengan itu ya tubiklah cara amal, jalanan, tu bila terima panggil tariq. Tariq, apa tariq? Kalau itu kata anak Arab, tariq dia kata. Apa tariq? Cuba arti Melayu kita apa tariq? Jalan.
Bila kita masuk ta marbutah di belakang, tariqah. Kalau wakah dengan ha, kalau wakah dengan ta, tariqat. Sudah. Supaya kita dah cakap barakat. Kita sini guna barakat. Kalau orang Jawa dia panggil barakah. Wakah dengan ha. Sampai orang Jawa dia panggil keberkahan. Kita sini keberkatan, kelimah yang sama. Supaya juga dalam Quran rahmat, wakah dengan ta rahmat, cuba wakah dengan ha rahmat. Hidayah wakah dengan ha, cuba wakah dengan ta hidayah. Tu ini kelimah dulu. Begitu juga tariq, jalan. Sekali-sekala sebut ta tariqah, wakah dengan ta tariqat. Lepas tu jadilah jalan-jalan Melayu sikit-sikit terekat. Jatuh lagi kita lah. Terekat. Artinya jalan. Jalan apa? Jalan tu apa yang kata? Jalan amal. Lalu tu ulama ambil dalam suatu hadis panggil jalan isyarat. Man alima bima man amila bima alima waratahullahu ma lam ya'lam. Riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah. Jadi man amila, orang mengaji musyarat kata betul katanya man amila tu isyarat pada tarekat. Bima alima itu isyarat pada syariat. Man amila bima alima warathahullahu ma lam ya'lam. Itu isyarat pada hakikat. Tarekat, syariat, hakikat. Maka tiap-tiap satu dia ada huraian dia. Ada kitab macam-macam pula mengajar itu. Kau ada nak tanya sekadar ni saja, tak cukup. Kau tanya ambil mana pula dah, main empat tu ambil mana pula dah. Umumnya semua ambil daripada Quran dan hadis. Lepas tu tiap-tiap kena buat amal tarekat supaya ngaji hadis baik, ngaji ilmu nausarah. Sebab tu dia kena ada gurunya. Dia panggil apa dia? Rantai-rantaian ikatan yang kita ambil amalan ni ambil dari siapa? Kita terima ni daripada guru kita ini. Guru ni ijazah pada kita. Kita minta menerimanya dia ijazah pada kita. Pak guru kita dia ambil dari siapa? Dia ada tulis pula. Dia ambil amalan ni dari guru dia nama ni. Guru tu pula dari sampai ke mana dari tu? Naik sampai pada sahabat. Nanti pada tabi'in Hasan Basri tu kita potong dah tu. Nak tahu silsilah yang kena kita tengok masalah tarekat Naqsyabandiyah. Dia ada dari guru naik dia. Melalui Hasan Basri pergi ke Sayyidina Ali, ada pergi ke Abu Bakar. Bila siapa ke Ali Bakar mai mana? Itu dia. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kan nak tengok silsilah tu. Supaya kita contoh ni kita mengaji nak boleh beroyak lebih kurang ni melalui belajar. Kalau tak belajar dia panggil laduni. Kalau laduni ni melalui ilham, melalui mimpi ru'yah sadiqah. Ni melalui kita belajar mengaji dari guru-guru. Dia panggil ilmu yang kita dapat dengan kasbi. Guru yang kita mengaji tu, guru nama ni beberapa guru. Pak guru pula dia mengaji di guru ni ada silsilah. Siapa kepada nak kalau mazhab Syafi'i ini kita mengaji kitab daripada guru ni, kitab yang ni nak siapa? Syafi'i. Dia panggil silsilah mengaji. Sebab tu nak talaki guru. Tak supaya orang sekarang ni tak bertemu dengan guru ni takak ambil jauh-jauh. Ni sebab ni buka dan ni tu ke mana apa boleh. Sebab tu orang nak tulis hadis nak jadi sah tak sah, dia kena talaki guru. Pak Imam Bukhari tu dia nak tulis lagi kitab sahih dia tu, dia periksa sanad dulu.
Rawi-rawi ni, orang dua ni semasa tapi tak pernah talaqi, tak pernah beradab dengan guru, tak pernah sambung melalui guru. Maka dia kata hadis ni tak sahih diisi dia. Walaupun orang fiqh. Kita nak contoh, walaupun semasa seperti Allah yarham Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir, kita masyhur dengan Pak Da'in. Pak Da'in. Dia Tuan Baquratul Amani. Kalau kita dia kakak kepada Wan Ibrahim, masyhur dengan Pak Juhain. Pak Juhain Gajah Mati, Kedah. Ada Pak Juhain Gajah Mati. Itu pada yang kakak. Jadi kalau kira umur, kita sempat lagi masa dengan dia, tapi tak pernah mengajar dengan dia. Muka dia duduk di Mekah. Cuma kita mengaji di murid-murid dia. Allah yarham Wan Abdul Qadir bin Wan Abdul Rahman, ayat di sekian tu. Wan Abdul Latif, Encik Abdul Latif bin Abdul Rahim, tu guru kita awal-awal mengaji di Dusun Panjang tu. Maka semua ni dia mengaji dengan Syekh Qadir Al-Mandili, dan dia mengaji pula dengan Allah yarham pada dan mengaji pula dengan Syekh Alawi, Pak Muhammad Alawi, itu guru-guru dia mengaji. Dan dia pernah pula mengaji dengan Allah yarham di Kelantan tu Bunuh Payung. Ya, tu Bunuh Payung, murid pula kepada apa dia tu Kelantan tu juga, apa tu Kenali. Tu Kenali juga dia mengaji dengan Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain, tua kitab Faridatul Faraid. Ada tadi yang kita mengaji tu panggil silsilah tu siapa tu? Ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Tadi ada silah-silah dia naik. Tu dia. Sahabat tu kita nak menemukan antara amalan apa yang nak pada silsilah. Kalau kata hak ni amalan ni saya dapat dalam mimpi. Ya kata ni dapat dalam mimpi. Tu cara kita nak amal. Kalau tidak, kita orang pandai, kita orang alim, pandai tahu dengan kelima, tahu dengan apa. Tiba-tiba kita dapati dalam satu kitab ulama, tengok. Inginlah pada amalan ni, nak amal tu boleh. Sahabat ke Rasul dia takut. Pada hukum tak nyapa. Artinya, akidah kita pegang masalah Muhammadur Rasulullah, semua orang jadi Rasul, wajib pada akal mereka itu menyampaikan barang yang disuruhkan mereka dengan menyampaikan. Jadi bukan kata kena menyampaikan semata-mata dah. Hak wajib menyampaikan tu pada barang yang disuruh mereka dengan menyampaikan. Itulah dia kata untuk nak jadi saksi dia di akhirat. Masa dia ada wukuf di padang Arafah, Nabi SAW antara dia ucap lain, dia tanya hal ballagtu, di depan sahabat beratus ribu tu tahun Hajjatul Wada'. Dia tanya sahabat, adakah aku telah menyampaikan? Dia ambil saksi. Para sahabat jawab, na'am, kama yu. Mana ya kau dah menyampaikan. 3 kali dia ulang, adakah aku dah menyampaikan? Sungguhkah aku dah menyampaikan? Na'am, yu. Jawab. Lepas tu bukan manusia saja, malaikat pun, jin mukmin pun jadi saksi. Cukup 3 kali dia tanya. Bila mereka jawab na'am, dia angkat jari satu. Allahumma syahad. Ya Allah, aku jadi saksi lah. Kata sahabat aku dah ngaku kata aku dah menyapa. Akhirat esok kalau dia dakwa kata tak menyapa, nantilah. Saksi dia tu bukan main tu. Bahawa jadi saksi itu bukan biasa sahabat saja. Para malaikat lagi cukup dengan Allah saksi sah pada dia. Wa kafa billahi syahida. Walaupun lain pakai mendusta, pakai bohong semuanya pun Allah saksi satu cukup dah. Sebab tu kalau kita betul benar sungguh, belalah mereka nak tuduh, orang nak tuduh macam mana, nak buat fitnah macam mana, tak usah kita susah hati, kita klik pada hakikat. Allah tahu cukuplah. Kan? Kita kata saya tidak anak, kata kita itu dan ini buat fitnah itu ini, tapi Allah tahu satu cukuplah. Benar kau tak benar, Allah tahu satu cukup. Wa kafa billahi syahida.
Apalagi segala umat dia, sahabat dia saksi kata dia dah menyapa. Yang kedua, kait sana hak kata wajib menyapa tu, menyapa barang hak disuruhkan mereka tu menyapa. Yang kedua, ada lagi perkara yang dilarangkan mereka menyapa. Hak tu mustahil atas mereka menyapa. Dia tak boleh menyapa. Allah Ta'ala beritahu untuk dia, dia tak menyapa. Dia jaga rusia Allah. Lagi pula tak, orang kata tak kuasa kita pekat umat nak tahu. Cuma dia kata begini, kalau kamu tahu barang yang aku tahu tak padan dengan kita, power kita, power kita tak padan, kita nak tanggung tak padan. Lalu tu Allah Ta'ala beritahu ke Rasul saja, tak beritahu pada umat. Tu mustahil atas dia tu menyapa. Dapat tu ada menyapa. Kita tahu dari mana? Tahu daripada dia kata, kalau kamu tahu barang yang aku tahu, nak kamu tu menangis banyak, suka tu sedikit. Tahu kata ada dia tak boleh menyapa ke umat. Satu lagi, barang menyampaikan barang yang diberi pilih. Tablighu ma khuyyiru bi tablighihi fi tablighihi. Menyampaikan barang yang diberi pilihkan mereka itu pada menyampaikan. Artinya hak ni kalau dia nak menyapa pun serah pada dia. Kamu nak cerita kau siapa, terserah padamu. Hak tu dia pilih-pilih orang. Hak tu ilmu cara hakikat, ilmu cara batin, sebab dia tahu tak habis. Orang ni tahu, orang ni tak tahu apa, pasal terserah pada dia. Ilmu rahsia, dia tengok orang ni sesuai beritahu, maka dia jaga. Sebab tu cara ilmu tariqat, ilmu cara hakikat, kadang dia tak sama orang tu. Itu kadang-kadang semua ilmu tak boleh diceritakan tu. Bukan kata setiap tahu kena cerita semua. Ni pun soalan saat ni. Soalan kata apa dia ni? Apa zikir pesah hu pesah ha pesah tu. Itu kena masuk medan dia tahu. Cuma kita orang awal ni tengok bertemu-temu kali ku gini zikir hu tu. Hati ada makam dia pangkat dia ada. Bagi kita secara umum, la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bawah tu pada kau gila tu. Mana mula start hu lalu berapa? Masa tak hu lalu, masa tak he apa mu? Atau kedua atas sepingat anjing salak dan sebagainya tu. Tapi dia kata tahu maka dia dah pergi dah tu. Kita mengaji kelas ibtidai tak kan nama hak tinggi lalu. Kelas taman fardu ain qadani. Bila naik sikit qadani. Kau tinggi ke lagi dia adalah tu. Siapa kadang-kadang tak boleh tahu secara umum. Ni yang boleh tahu. Supaya kita bincang khususi. Suara kilat. Suara kilat. Kadang tak fikir semua orang boleh tahu. Sudah syarat untuk kita jadi. Panggil ketua-ketua, pemimpin tu pun bukan semua pemimpin boleh hadir. Tengok kamu sangat. Kamu boleh. Paling orang syarat sudah. Jangan beritahu pada yang ramai. Lepas tu kita mana jaga Rusia. Jangan beritahu mak ni kira. Allah. Tengok Imam Shibli. Dia berzikir. Antaranya Allah. Bila dia tanya dia, kenapa tak kata la ilaha illallah? Aku bima takut ada sebut Allah mati. Itu makam dia. Ada pula ketika dia tersebah, orang subhanallah dia subhani. Apa subhani, maha suci aku. Subhanallah, maha suci Allah. Kenapa luar biasa pelat pada orang subhani begitu? Dia kata subhanallah, Allah dah maha suci. Yang tak suci ni aku. Maha suci aku, nyuci aku. Dia kelih kata apa? Kita tahu dengar tak pelat. Bila dengar berasa pelat. Tapi bila tanya apa kita nak tiru tak? Jangan kita ni siapa? Itu Nabi tahu gitu dulu. Tu.
Hafal dengan kita baca. Kul. Minta baca kulhu di sepatah lagi. Siapa dia cari tak jumpa mana kulhu. Karena kau mana? Minta baca kulhu. Kena kau mana kulhu? Kena ke apa? Tengok. Qul huwallahu ahad. Tak ada kan? Tapi kadang-kadang kata minta baca qul hu boleh sepatah saja. Minta baca qul hu boleh 3 kali saja. Kapo saya tak temu qul hu. Tak ke qul huwa tu bila kita sambung huwallah. Tapi bila kita butik qul hu bila sambung huwallahu ahad. Ada yahu huwa. Kata nak gajah ni tak ada tempat ni yang kena hidup ponok semula. Dia panggil ilmu ni dia panggil satu ilmu yang orang panggil nak cakap bukan macam terbuka. Itu. Lepas tu tarekat jalan ambil dari mana? Semua tu ambil daripada Quran hadis tu. Lepas tu cara kena tengok silsilah dia. Memang ambil tarekat mana ni? Naqsabandiyah. Tengok silsilah dia daripada dia ada silsilah. Satariyah, Rifa'ah, Haddad, Haddad, macam-macam nama orang tu yang menyusun basa pada dia. Tarekat Syaziliyah. Sahabatnya Imam Asy-Syazili dia susun lalu basa pada dia. Contoh juga supaya buka kampung ada basa pada dia. Adakah nama-nama kampung, nama-nama manusia banyak tak? Tengok negeri Madian. Apa Madian? Kerana anak cucu Ibrahim nama Madian. Dia orang buka negeri, tak negeri nama kampung negeri dia negeri Madian. Negeri Rom. Rom yang membuka kan. Ada. Jadi Rom anak cucu Rom. Apa kita banyak tak? Negeri bahasa tak nama orang gitu. Itu dia. Ini pun sepatutlah. Tak kalau dia orang yang himpun, susun kan, dia tak. Ni apa ni? Tarikah yang dibahasa kepada Al-Haddadiyah. Ini tarikah dibahasa kepada Asy-Syaziliyah. Itu. Yalah himpun. Contohnya kalau kita orang pandai suka berwirid, kita ambil daripada hadis tengok suka doa ni, kita ambil satu. Istighfar ni kita suka, kita himpun sini. Lepas kita nak baca hak ni 3 kali. Hak ni 3 kali. Nak baca. Tengok keadaan. Tiba-tiba orang tu main tengok, aku kena wirid membawa kena atas dia tengok, mu ambilnya ni jadilah tak boleh banyak. Kita pandai dan surah kepada orang yang memberi itu sendiri. Nak kepada murabbi yang mursyid. Contoh dia lagi, nak beriti lagi. Seperti orang pakar dalam ilmu kedoktoran. Walaupun bila penyakit merebak, bukan semua tu makan ubat super. Ubat tak sama kan? Tak sama makan ubat. Jadi mari demam seselmo, mai apa ni ada seselmo. Sungguh apa selmo bukan ambil ubat bagi selalu dia kena cek dulu kan. Selain pada seselmo ada apa lagi? Tengok-tengok mu kena 3 biji. Makan 3 masa. Mai lain pula mu ni ada lagi penyakit tambahan. Kena 4 atau 5. Mu sebiji pada. Nak pada doktor yang pakar dan biji. Begitulah cara amalan, bukan kata beri suka. Itu dah hati jalan dah. Baiklah hatu tu sekadar wayak yang tahu maksud gitu. Lepas tu nak tahu dia tu jalan amalan tu masing-masing lah menerima dia ada silsilah. Dia ada silsilah. Kalau tak ada silsilah, ini hak saya dapat ilham, saya dapat daripada satu-satu hadis, satu-satu kitab, lama saya setuju, saya ambil untuk amal untuk diri saya. Saya nak mati ya. Boleh untukmu, jangan beri ke orang lain lah. Ayat tak benar lah. Dia beri untuk kita amal, kita apa? Tiba-tiba ada kawan kita, aku ingin amalanmu tu, nanti aku nak tanya guruku, dia nak benar ke tidak benar. Tanya dah tak apalah, pergi ke dia. Dia bagi. Itu asal tertib dia pelatur dia.
dah. Baiklah. Itu dari segi jalan amal. Tu waktu tu. Maka kita nak amal sebab tu nak tahu kenapa bina tak tahu. Man amila. Siapa beramal bima alima dengan barang yang telah tahu di dalam pada syariat. Habis tu nak buat apa kena tahu walaupun sedikit. Nah, maksud adalah kata wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tapi dengan tidak tahunya, amalannya tidak diterima. Karena tidak tahu sah tak sah pun tak tahu, apa arti pun tak tahu, yang ini secara ijma'. Kan apa itulah kita nak berjalan apa kena tahu, bina tak tahu. Man amila bima alima. Amila tu tarekat jalan nak amal. Nak amal bina tak tahu tu syariat. Kalau siapa amal begitu bina taman alima zahir dan batin, maksud tasawuf. Barulah warasahullahu ma lam ya'lam. Di situlah Allah Taala membukakan hakikat hak yang kita belum tahu dapat tahu. Itulah dia.